Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung dengan pelajaran 6 interference gelombang. Okey, jadi interference ni satu topik yang agak banyak definisi. Lepas tu dalam fenomena gelombang dia antara yang agak complicated lah sikit. Taklah susah sangat, tapi kalau kita follow satu-satu dia okey je. Okey. Jadi cuma dia adalah beberapa benda yang kita kena faham yang lain daripada subtopik lain Okey. Jadi yang pertama apa dia? Kita tengok pada apakah dia interference tu sendiri. Apakah dia definisi bagi interference gelombang? Kalau boleh tengok sana, dia adalah fenomena di mana pertindihan di antara dua gelombang yang koheren. Okey, jadi ini yang kita kena pegang satulah, iaitu apa dia? Fenomena di mana pertindihan antara dua gelombang yang koheren, daripada dua sumber yang koheren. Jadi apa benda yang dimaksudkan dengan sumber yang koheren ni? Jadi sumber yang koheren ni adalah satu sumber yang dia dia sama frekuensi. Tengok kat bawah tu ada tu. Okey, koheren apabila gelombang itu mempunyai sama frekuensi, amplitude, sama fasa atau beza fasa yang tetap. Jadi cikgu selalu tulis apa dia? Dia dua gelombang yang ada AF lambda P, amplitude, frekuensi, panjang gelombang dan dalam fasa yang sama. Tapi dalam pemerat dia kita adalah kepada frekuensi dan in phase. Maksudnya apa? Kalau soalan keluar apakah dia sumber yang koheren? A adalah amplitude dan frekuensi, B adalah frekuensi dan panjang gelombang, C adalah panjang gelombang dan dalam fasa, D adalah frekuensi, sama frekuensi dan dalam fasa. So jawapannya adalah D, kerana dia priority dia adalah pada frekuensi dan dalam fasa. Kena ingat tu cikgu dah highlight kat situ. Okey, seterusnya kalau ikut modul kita kena tengok dua term yang sangat penting dalam tajuk interference. Pertama apa dia? Interference membina, yang keduanya interference memusnah. Okey, dia cakap membinasa kasar sangat lah membinasa ni kan. Jadi biasa kita buat adalah interference memusnah. Jadi apa dia membina ni? Okey, kita tahu bahawa gelombang dia ada lembangan dan dia ada dia ada lembangan dan dia ada dia punya crest, puncak kan. Okay, dia ada crest dia ada puncak dia. Okey. Jadi sekarang ni yang lembangan ni adalah pada bahagian bawah. Okey, yang pada bahagian bawah gelombang kita, contohnya macam mana? Sekejap cikgu kecilkan sikit rajah ni. Contohnya macam ni. Kalau misalnya kita ada macam ni, yang atas ni kita panggil sebagai puncak lah. English panggil sebagai crest. Crest memang puncak pun. Bahagian bawah ni kita panggil sebagai Melayu kata apa? Lembangan. Dalam IPM kata lembangan ataupun trough, TROUGH, trough. Okey. Okey, itu dia punya ni gelombang cikgu ni sketch, sebab tu nampak tak sama saiz, tapi cikgu nak ideanya, cikgu nak beritahu bahawa ada perkataan puncak dan perkataan lembangan, bukan LEM, lembangan. Okey, sebab tu dia kata apa? Interference membina ni dia berlaku bila puncak bertemu puncak, lembangan bertemu lembangan atau kawasan mampatan. Ini kalau cikgu highlight kalau kawasan mampatan bertemu kawasan mampatan, ini adalah kes apa? Gelombang membujur. Kalau kes puncak bertemu dengan puncak, ini adalah kes gelombang atau lembangan bertemu dengan lembangan, ini adalah kes gelombang melintang. Tapi kedua-duanya boleh berlaku interference membina dan memusnah. Okey. Jadi ini adalah kes jenis interference.
Okey, ada satu lagi adalah apa dia? Prinsip. Prinsip, satu-satunya prinsip yang ada dalam kita punya tajuk ini adalah prinsip superposisi. Dalam interference ada satu prinsip, namanya adalah prinsip superposisi. Principle of superposition. Okey, prinsip superposisi dia adalah satu prinsip. Kena ingat tu. Jadi dia bukan mudah sebenarnya untuk saintis menggelarkan dia, memberikan nama dia prinsip, hukum, konsep, kecuali atas sebab-sebab yang tertentu. Okey, apa dia prinsip superposisi ni? Dia kata jika dua gelombang bergerak serentak, okey, dua gelombang bergerak serentak bertemu pula di satu titik, jumlah sesaran dia adalah bersamaan dengan hasil tambah sesaran individu. Wah, apa benda ni, panjang sangat ni kan. Okey, dia senang, dia macam ni lah, pendekkan cerita dia kan. Pendekkan cerita dia, sebenarnya dia macam ni. Katalah gelombang 1 dengan gelombang 2. Okey, gelombang 1 dan gelombang 2 ni dia ketinggian dia sama, amplitude dia sama A, dan belah kanan pun A. Jadi dia sedang bergerak menghala di antara satu sama lain. Bila dia menghala satu sama lain, sampai dekat satu point, di mana point ni garis tengah ni, sampai garis tengah ni, right ni. Okey, dia akan bertemu kat situ dua-dua. Bila dia bertemu dua-dua, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku ialah nanti dia akan dia punya ketinggian tu adalah bersamaan dengan hasil tambah. Tengok ni semula ni, bersamaan dengan hasil tambah sesaran individu. Maksudnya dekat sini dia akan naik, dan dia punya sesaran ni dah jadi A tambah A, iaitu sama dengan 2A. Positif A tambah positif A dapat positif 2A. Ni pada waktu bila? Pada waktu dia bertemu saja. Tapi lepas dia tak bertemu, maksudnya dia dah teruskan perjalanan. Okey, dia nanti dia akan jadi semula pada asal lah. Tapi jangan salah faham, yang nombor 1 dah ada belah sini, gelombang yang nombor 2 dah ada belah sini. Jadi yang nombor 1 akan anak panah meneruskan perjalanan sebab dia datang dari sebelah kiri tadi kan. Tengok, jadi beza tau. Okey, tolong alert bahawa dia akan jadi beza juga. Pertama apa? Dia punya ni anak panah. Tadi anak panahnya ke kiri, yang ni ke kanan. Sekarang tengok dia dah bertukar. Tetapi dia masih mengekalkan ketinggian A. Okey, so itu dia punya cerita dia. Tak ada masalah rasanya. Jadi ini yang namakan superposisi antara dua puncak. Sebab kita sedang ambil amplitude yang berada di atas pasti X. Jadi puncak lah. Positif A. Okey, boleh kita akan buat negatif A. Sebentar lagi kita akan buat negatif A pula. Okey, jadi cikgu harap clear lah. Kan, kalau selama ni tak over clear, sekarang clear. Okey, sekarang pula puncak juga, tapi puncak yang berada di bahagian bawah. Okey. Okey, jadi macam mana cara ni? Ni puncak berada di bahagian bawah ni, atau lembangan sebenarnya. Jadi kita buatkan, okey, sama juga ni nombor 1, ni nombor 2 kan. Jadi nanti dia akan definisi kata nanti dia akan menggabungkan dia punya sesaran individu dia. A tambah A sama dengan 2A. Tapi arah ke bawah lah. Arah ke bawah. Tapi dia masih mengekalkan satu apa nama tu, dia punya apa nama tu, dia punya ni, dia punya arah ke bawah tu yang sama. Dan ni, dan sebenarnya yang betul cara nak tulis dia bukan A tambah A. Kita buat yang betul lah ya. Jadi oleh kerana sini negatif A, bawah negatif A, so yang sebelah sini sebenarnya dapat negatif 2A. Sebab negatif A tambah negatif A dapat negatif 2A. Dia nama je negatif. Negatif tu sebab dia berada di bahagian bawah. Hakikat sebenar dia adalah amplitude 2A. Okay, apa yang berlaku selepas itu? Samalah macam kes tadi. Okay, dia akan dapat macam ni. Cuma bezanya yang ini akan terus perjalanan. Okay, maknanya ni nombor 2, ni nombor 1 tadi lah. Ni masih mengekalkan A, negatif A. Ini juga ada negatif A. Ini pergi sana. Okay, alright. Selesai yang ni.
Okey, apa yang berlaku pada gambar rajah yang nombor 3? Nombor 3 ni adalah puncak dengan lembangan. Maknanya yang atas bertemu yang bawah. Okey, kalau ikut logik, dia macam ni je. Bila dia bertemu, yang ni akan naik ke atas. Okey, ini adalah positif A. Yang merah juga ambil yang ni dia yang ni nombor 1, ni nombor 2. Okey, nombor 1 ada kat sini. Nombor 2 dia akan bertemu dekat sini juga. Okey, kat sini. Macam tu. Jadi ni nombor 2. Okey, jadi dapat negatif A. Dan akhirnya kita pun tahu kalau kita tambahkan positif A tambah negatif A, dia akan dapat sifar. Maka hasil akhirnya sebenarnya adalah dapat satu garis macam tu lah. Tak ada gelombang terbentuk. Maknanya apa ni? Ini dia punya amplitude minima. Okey, paling sikit dia lah kat sini. Okey, paling sikit sini. Okey, yang ni dia masih ada amplitude maxima. Okey, maxima. Sini bawah ni pun sama juga, amplitude maxima. Okey, dan untuk bahagian satu ni dia ada nama dia. Okey, bahagian satu ni ada nama dia, iaitu apa dia? Oleh kerana dia punya amplitude maksima, maka dinamakan sebagai interference membina. Okey, samalah dengan yang sebelah sini tadi atas. Mana di atas? Okey, yang ni bahagian dua ni pun namanya interference membina. Okey. Okey, tapi yang bawah ini dia tak ada hasil. Amplitude per minima, nama dia interference memusnah. Alright. Jadi itulah dia kisah bagaimana wujudnya nama interference membina, interference memusnah, okey, dan prinsip superposisi. Okey, jadi cikgu berhenti dulu kat sini, nanti lepas ni cikgu sambung balik. Wallahu a'lam.